Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menyaksikan Soal Rakyat malam ini. Bertemankan saya Ahmad Fetri Yahya. Dan malam ini kita akan memfokus tentang perkara yang sangat penting kepada pembangunan negara dalam masa jangka panjang dan juga sekarang ini pun amat penting dalam membina bangsa yang berdaulat dan juga berilmu. Fokus kepada memperkasa perpaduan nasional. Dan ini amat penting sebagai ramuan yang cukup cantik untuk membina bangsa yang kuat dan tanpa perpecahan. Dan malam ini kita akan bersama sempena kita menantikan detik penting untuk menyambut kemerdekaan 31 Ogos. Yang pastinya kita telah pun mencapai 63 tahun kemerdekaan. Pastinya perlu diisi dengan sesuatu yang mantap dan gemilang. Untuk itu, saya akan bersama dengan dua tetamu saya yang cukup istimewa malam ini. Saya kenalkan Profesor Media Teknologis Dr. Jessica Ong Hai Liao yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan UPNM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Cantik malam ini. Salam perpaduan. Ya, salam perpaduan. Dan seorang yang cukup unik iaitu seorang penggiat media sosial yang aktif yang fasih berbahasa Melayu iaitu Rhys William. Hai, selamat malam. Ya. Berasal dari United Kingdom. Yes, United Kingdom, UK. Dan juga penggemar nasi lemak, betul ya? Betul-betul penggemar nasi lemak ni. Baik, tadi dah saya sebutkan, Doktor, kita menghitung hari untuk menyambut kemerdekaan. Dan ini kita rasanya kalau umur 63 tahun, kalau seorang manusia dah pun mencapai tahap yang cukup matang untuk berfikir. Dalam konteks negara bangsa Malaysia, adakah Doktor rasa usia 63 itu dah pun menampakkan kita ni matang dalam konteks menjaga perpaduan kaum yang menjadi elemen penting kepada negara? Silakan. Ya, terima kasih Fetri, terima kasih TV3, salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Berkaitan dengan 63 tahun kita menyambut kemerdekaan, saya rasa kita tak pernah ada perasaan luntur lah ya, luntur untuk menjaya ataupun menyambut hari kemerdekaan. Walaupun kita pada hari ini kita melihat kepada berlakunya pandemik COVID-19 yang akan menjadi satu cabaran dugaan kepada kita, tapi itu bukan halangan kita. Iaitu bukan satu cabaran atau alasan untuk kita tidak menyambut kemerdekaan. Yang penting adalah sanubari kita dengan semangat perjuangan patriotisme yang tinggi. Dan saya ingin berkongsi dengan Fetri dan juga Rhys di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pagi tadi baru berlangsung ya menyambut hari kemerdekaan di mana kita akan menjalankan menyambut kemerdekaan dengan begitu baik, mengikut SOP yang ketat, walaupun kita ada halangan, tetapi semua dijalankan dengan berjaya sekali dan kita dapat melihat daripada wajah anak-anak kita, pada wajah pelajar-pelajar kita memang nampak sebenarnya mereka tidak pernah lupa ataupun memang semangat patriotisme itu sangat tinggi di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan juga semua universiti rasanya, dan bukan saja di universiti, pada semua pelajar. Dan saya rasa rakyat memang sangat mementingkan patriotisme dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi. Itu pendapat saya, Fetri. Tak pernah luntur sebenarnya. Kalau bercakap di telefon, saya ingat orang Melayu. Yang itu perkara biasa berlaku, betul? Sebab saya cintakan bahasa Melayu. Itu tetap dalam hati saya. Itu yang penting sekali. Baik, Rhys, sebab macam Doktor memang berbesar di sini, sekolah kebangsaan, memang bergaul dengan orang Malaysia. Tapi anda datang ke sini sejak 7 tahun yang lalu. Betul, ya. 7 tahun yang lalu. Apa yang menyebabkan anda sampai ke bumi Malaysia? Ya. Maksudnya macam mana? Kenapa sampai ke Malaysia? Sebenarnya cerita saya mula-mula tahun 2012 datang sebagai pelancong cuti. Just untuk jalan-jalan, bercuti di sini. Lepas tu datang balik sini 2013. Tapi apa yang buat saya suka sini macam-macam sebenarnya dekat sini. Yang paling suka? Paling suka, antara semua makanan dekat sini. Macam Rhys, macam makanan tu memang senang kan? Sebab ia hanya kita makan saja. Tapi anda tertarik untuk pelajari bahasa Melayu. Yes, betul. Minta maaf cakap sebab ada juga warga kita yang tidak fasih berbahasa Melayu, tapi anda boleh berbual dalam bahasa gaul yang cukup baik. Apa yang mendorong anda untuk pelajari bahasa Melayu tu? Sebenarnya masa saya baru datang sini, saya tak belajar bahasa tu. Tapi selepas 2-3 tahun dekat sini, saya rasa macam kalau kita di negara orang dan kita betul-betul nak duduk, kita nak tinggal dekat negara tu, lebih baik kita belajar bahasa kebangsaan negara tu. Walaupun mungkin kita tak perlu, saya mula dekat situ memang ada niat nak belajar bahasa tu. Tapi tak ada niat nak tinggal terus lama kan? Pada awal. Masa tu tak ada, tapi macam sementara ada di negara tu, lebih baik kalau kita boleh bercakap dalam bahasa negara tu. Jatuh cinta dengan bahasa Melayu sebagai antara alat penting perpaduan. Doktor rasa sebab doktor dah cukup matang ya menilai tahap perkembangan perpaduan kita. Kadang-kadang kita ni berminat untuk bergaul tapi ada keterbatasan dari segi penguasaan bahasa. Mungkin kita ni dah terbiasa dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mungkin ada juga yang bukan Melayu yang tidak fasih berbahasa Melayu ataupun orang Melayu yang tidak fasih berbahasa Inggeris. Jadi ada macam
macam beruang kosong dekat situ. Doktor melihat macam mana perkara ni? Ya, Fetri, saya nampak tadi papagai tanjak tadi ya, Riz begitu membudayakan, kita nampak kan, walaupun Riz memakai tanjak merupakan satu budaya sangat baiklah. Berkaitan dengan bahasa Melayu, kalau saya nak sentuh berkaitan dengan bagaimana kita ingin fasih bahasa Melayu, semuanya bermula daripada rumah. Yang itu pun penting satu. Dan kedua juga memang ramai bertanya berkaitan dengan sekolah vernacular ataupun sekolah kebangsaan, sama ada kalau pergi sekolah kebangsaan dia akan fasih bahasa Melayu, dan kalau pergi sekolah vernacular dia akan kurang fasih bahasa Melayu. Tapi saya jumpa ramai sebenarnya tak semestinya kalau yang pergi ke sekolah vernacular ni tidak fasih. Ya, contoh, saya beri contoh saya sendirilah, walaupun saya ke sekolah kebangsaan tapi anak-anak saya saya hantar ke sekolah vernacular, tapi mereka tidak mempunyai masalah untuk bahasa Melayu kerana bermula daripada ibu bapa itu sendiri. Yang paling penting dari rumah. Kalau kita lentur buluh betul, kan daripada rebungnya, maka bahasa Melayu perlu digunakan bermula daripada awal lagi lah, untuk menarik minat mereka untuk berbahasa Melayu, dan ini akan menjadikan mereka satu rutin untuk menggunakan bahasa Melayu. Kalau kita tak menggunakan bahasa Melayu, siapa lagi Riz pula yang menggunakan bahasa Melayu dengan baik kan? Anak di vernacular. Di vernacular. Tetapi saya memang menggalakkan mereka bercakap bahasa Melayu. Ya, mereka beruntung sebab ada seorang ibu yang memang fasih bahasa Melayu, malah jadi penyampai TV dalam bahasa Melayu. Jadi bagi sebab doktor mungkin juga seorang ahli akademik dan juga seorang yang tampil di depan, jadi memang membawa imej sebagai seorang elemen perpaduan ya. Tapi bagi yang tidak menyertai masyarakat, yang tidak berinteraksi dan bersosial, jadi apa ramuan untuk menyatukan selain daripada beli nasi lemak bersama, makan durian bersama, kita nak elemen yang betul-betul bercorak pemikiran yang melibatkan intelektual, pemahaman yang cukup mendalam, satu perkara yang cukup mencabar, doktor, bagaimana? Saya mengharapkan sebenarnya semua rakyat ni mempunyai satu sikap yang positif lah ya, di mana kita menggalakkan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan semua kaum. Di mana kalau katakan mereka ingin pergi ke majlis ataupun sambutan, tak kira lah hari raya ke hari Deepavali ke Tahun Baru Cina, ibu bapa itu sendiri menggalakkan mereka pergi, ya, biarkan mereka bergaul, supaya tidak wujudnya segregasi. Kita tak mahu wujud segregasi antara okey kena pergi, tak boleh pergi sini, tak boleh pergi sana. Jadi kita kena bezakan antara perbezaan antara budaya dan agama. Saya nampak banyak isu-isu yang berlaku baru-baru ini berkaitan dengan cultural appropriation, di mana ada banyak salah faham yang berlaku, di mana kata ini tak boleh, ini boleh. Tapi kita kena bezakan antara agama dengan budaya, itu tidak berbeza. Kita buat perkara ini bukan kata kalau kita budaya begini menyebabkan kita akan keluar daripada agama ataupun akan menjejaskan imej seseorang dan sebagainya lah. Jadi kita kena jelas di situ identiti kita, di mana kita, dan membezakan. Jangan wujud segregasi lah. Pastikan ada integrasi. Riz melihat orang Melayu, Cina, India di Malaysia ini macam adik-beradik. Macam mana? Memang mungkin ni pendapat orang luar. Bila kita masuk dekat sini, mungkin kita akan nampak isu-isu sikit yang ada. Tapi sebagai orang luar, bila saya baru datang sini dan juga ramai orang luar, sebenarnya kita nampak macam dia sebenarnya bersatu macam satu negara. Kita tak pandang sangat kaum ke bangsa sangat, tapi bila orang luar tengok, kita nampak macam adik-beradik lah, macam semua macam satu family lah. Macam tak ada rasa macam sentimen ini benci ini, tak ada. Atau pernah tak anda ada pengalaman seperti itu? Saya rasa mungkin lagi lama dekat sini, mungkin kita akan nampak, tapi sebenarnya dia bukan macam mana nak cakap, macam obvious sangat, terang sangat. Segelintir sajalah. Segelintir sajalah. Kalau kita tengok secara macam whole lah, the whole picture, keseluruhan, sebenarnya tak nampak isu tu. Pendapat saya lah. Dia pun memakai batik, tak ada masalah, tak ada di label cultural appropriation dan sebagainya. Tapi doktor, ada juga tadi yang segelintir tu yang bersifat anasir tu, yang mungkin memasang bendera terbalik, yang mencetuskan kemarahan. Sebab kita bila sebut tentang bendera, ia melambangkan prestij daulat sebuah negara. Ini perbuatan yang saya rasa amat memalukan dan juga boleh mencetus kepada permasalahan yang lain pula, doktor. Ya, berkaitan dengan isu yang bendera terbalik sebenarnya, saya melihat daripada dua aspek lah ya. Satu dari segi sengaja, satu tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, mungkin mereka betul-betul lalai, cuai ataupun tidak sengaja. Dan kenapa tidak sengaja? Kita tak boleh salahkan 100% kepada orang memasang bendera, sebab yang pasang itu kadang bukan warga kita, warga asing. Jadi warga asing tidak tahu cara memasang bendera yang betul. Bila salah dekat situ, dia dipersalahkan. Jadi saya rasa sebagai tidak kira kita rakyat ke di kementerian ke ataupun pimpinan yang tertinggi sebagainya, boleh mengadakan lebih banyak, mewujudkan banyak video-video pendek yang menunjukkan cara-cara macam mana memasang bendera yang betul, cara-cara untuk menghormati
menghormati rukun negara. Lebih banyak lagi. So bila adanya bendera yang betul, maka harapnya tidak berlaku lagi lah. Yang tu yang lalai ataupun tak sengaja. Kalau yang sengaja, mungkin memang adalah dari segi provokasi ataupun dalaman agenda tersendiri itu mungkin ada juga ya. Saya tak nak cakap dari segi negatif lah. Tapi kita jangan terus menjatuhkan hukuman pada orang itu. Mungkin dari segi kita boleh counselling dulu ke, counselling memberikan pendapat ataupun menunjukkan cara yang betul. Kalau betul-betul dia buat kesalahan sangat besar, perlulah hukumannya setimpal kepada mereka lah, sebab rukun negara kan telah melanggar 5 prinsip rukun negara kita lah. Saya melihat begitu, sengaja dengan tak sengaja. Tapi yang paling baik adalah kita mencari penyelesaian. Bukan sentiasa menyalahkan. Yang itu tidak betul lah. Itu saya rasa begitulah. Baik, pengalaman sebagai warga UK, kalau di sana kalau ada isu yang melibatkan bendera, bagaimana? Saya rasa setahu saya tak pernah ada isu yang dengan bendera macam tu yang jadikan satu isu besar. Mungkin macam apa doktor cakap tadi juga, ada beza antara sengaja dengan tak sengaja. Sebenarnya bendera UK boleh terbalikkan, nampak sama, tapi kalau kita tahu betul-betul sebenarnya dia salah. Tapi ramai orang dia tak sengaja buat. So cara kita nak ajar orang sebenarnya dia macam ni. Walaupun dia nampak hampir sama, dia tak jadikan isu antara kaum ke bangsa yang jadi isu besar sebab ada yang tak sengaja buat. Tapi setahu saya tak pernah ada isu macam tu jadi isu besar di sana. Ya, anda lihat pengalaman anda pribadilah sebagai seorang warga UK membesar di negara sana, negara yang maju, negara yang dihormati kan. Jadi bagaimana mereka menguruskan isu multiracial itu supaya cintakan tanah air, cintakan semangat itu macam mana? Saya rasa salah satu cara UK buat ni daripada kecil di sekolah. Kami di sana dah biasa berintegrasi lah antara semua macam orang, walaupun dia British, mungkin dia keturunan negara lain, tapi dia memang warga negara British. So dari kecil lagi kita dah biasa di sekolah campur mix dengan ramai orang. So dari kecil dah biasa dengan tu, dan sekolah memang macam dia ajar kita untuk amalkan prinsip macam kita semua British, walaupun mungkin kita keturunan berbeza, kita semua British. So dari kecil lagi orang dah biasa dengan tu. So bila dah besar, dah terbiasa dengan tu dari kecil. Macam dekat sekolah tu, kita semua rupa beza, keturunan beza, tapi kita semua British. Macam tu. Macam Riz sebagai penggiat media sosial, pernah sampai masuk ke sekolah Malaysia, tengok elemen perpaduan yang kita buat, program-program. Kalau mungkin di jalanan kita ada dulu macam sambutan citra warna kan. Tanpa mengira kaum semuanya beraksi dengan penuh semangat, keriangan. Anda ada pengalaman untuk melihat bagaimana anak-anak Malaysia ni membesar dan menjiwai Malaysia? Ada pernah tengok, dan mungkin dia agak berlainan daripada cara dekat UK. Dekat Malaysia dia nampak dia lebih kepada national, memang national pride tu, rasa bangga dengan negara tu sebenarnya dekat Malaysia lagi kuat daripada dekat UK. Bagi saya lah, bila saya lihat macam terutamanya bulan kemerdekaan. Elemen kan, yang mana yang rasa elemen sangat kuat? macam bendera banyak, orang pakaian, macam rasa macam jiwa negara tu lagi kuat sebenarnya dekat Malaysia yang saya nampak lah. Baik, Doktor, sebab dalam sidang parlimen pun ada menyebut bahawa rukun negara ni bukan hanya untuk orang dewasa, tapi dia akan terus turun sampai ke akar umbi yang melibatkan sekolah rendah. Ada pendidikan fokus pada rukun negara sebab ia menjadi paksi kepada cinta negara, memahami selok-belok negara. Apa pendapat Doktor? Ya. Saya cuma nak petik sikitlah contoh tadi di Universiti Pertahanan tadi kan. Kita mengadakan satu ikrar, berikrar untuk sama-sama semua pelajar untuk baca rukun negara. Secara berikrar lah ya. Dan saya harap supaya bukan saja diadakan di sekolah rendah ya, memang kena banyak program lagi lah untuk rukun negara. Daripada 5 prinsip tadi, setiap prinsip itu orang kata lebih menjurus lagi pada setiap prinsip. Contohnya kesopanan kesusilaan kan, kita lebih banyak program berkaitan dengan mengenang budi, kena lebih menjurus kepada 5 prinsip. Bukan sekadar menyebut 5 prinsip tersebut, tetapi mendalami, menjalankan lebih banyak kajian lagi untuk memahami lagi sebenarnya apa daripada 5 prinsip itu dengan jelas. Kadang-kadang sekadar membaca je kan, macam menghafal, tapi tak mendalami itu, memahami itu yang kurang. Itu Betul, perlu kalau lebih banyak, subjek rukun negara ni ada di universiti, sisa ramai akan dapat A lah. Sebab boleh hafal kan. Tapi hafal lah kan. Tapi untuk dari segi praktikalnya, untuk hidup dalam masyarakat yang berbagai kaum ni, apa yang diperlukan? Kalau dalam sebuah rumah tu ada memang individu yang betul-betul menggerakkan keluarga dia, pergi bergaul, pergi berjumpa. Ah Chong, Ahli, Muniandi, Ahmad ni semua bergaul cantik. Tapi bila dah tak praktis, tak ada peperiksaan, jadi orang nak keluar tu bergantung kepada diri sendiri.
Macam mana itu dapat digerakkan dalam konteks Malaysia yang mencabar hari ini? Okey, kalau mencabar apa berlaku dalam pandemik COVID-19 ni kan, yang penting juga adalah peranan media sosial lah ya. Dengan Riz, saya melihat bahawa sebenarnya daripada rumah dan juga guru-guru juga memainkan peranan penting lah untuk menggerakkan perpaduan tersebut dengan mengadakan lebih banyak program. Program ni sebenarnya bukan sekadar orang kata face to face kan, dari segi talian pun kita boleh mengadakan seperti sambutan kemerdekaan baru-baru ini yang akan datang nanti akan diadakan secara talian banyak ya, seperti sajak, deklarasi sajak, puisi, syair telah dibuat rakaman awal dan akan dipancarkan secara talian kepada semua. Jadi semua aktiviti perlu banyak tanpa henti. Bukan sekadar kita buat hari kemerdekaan saja, lepas tu kita dah lupa. Kan, kalau hari Malaysia kita sambut hari Malaysia. Lepas hari Malaysia kita lupa. Kan, kalau boleh secara berterusan tanpa hentilah. Dan kalau saya ingin mencadangkan kalau hari Malaysia tu juga boleh adakan sebagai hari perpaduan supaya adanya satu semangat perpaduan di situlah. Ya, bukan musim ya. Lepas ni saya nak minta Riz bagi satu pantun boleh ya? Pantun. Tapi kita berehat Riz ada seketika. pantun, Riz. Okey. Kembali selepas ini dalam Soal Rakyat, kita berehat seketika. Kembali dalam Soal Rakyat dan saya masih bertemankan Profesor Media Teknologi Dr. Jessica Ong dan juga Riz William. Tadi ada sebut tentang pantun kan, yang menjadi elemen penting kalau kita nak memperkasakan bahasa ataupun jiwa kebangsaan. Semalam macam Riz dalam Kamus Pantun Melayu Lama pun menyebut bahawa kalau berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Maksudnya kalau kita tak belajar takkan dapat sesuatu tu. Tapi tadi ada hutang satu pantun kan? Satu pantun, okey. Tapi pantun Riz yang agak mudah lah, simple. Okey. 2-3 kucing berlari, makan nasi lemak hari-hari. Oh, masih nasi lemak. Masih nasi lemak. Tapi kebanyakan pantun macam tu dia ada maksud kan. Dia kalau kita baca tu betul-betul faham sebenarnya dia bawa maksud. Macam yang tadi Fitri bagi kan. Pernah hadiri kelas bahasa Melayu secara formal? Tak pernah. Sebab itu cara saya belajar bercakap dengan orang, bergaul dengan orang Tanpa kelas tanpa kuliah? Tanpa kelas tu kadang-kadang dia jadi lagi susah sikit bila bahasa tu dah masuk bahasa lebih Tata bahasanya. agak susah untuk saya ikut macam tu. Tapi nampak selepas 7 tahun sangat bagus ya perkembangan. Riz, contoh orang luar yang telah pun nampak ada permata di tanah air kita. Sebelum kita masuk tentang permata apa yang unik tentang Malaysia ni, kembali Doktor, saya yang kita paling risaukan sebagai rakyat Malaysia adalah tentang adanya polarisasi. Dan kita pun sejak Arif Rukun Negara dibentuk 31 Ogos 70 tahun 1970 untuk melandaikan keadaan perpaduan. Sama juga macam kita nak melandaikan ancaman pandemik ataupun wabak COVID-19 ya. Perlu ada satu gerakan yang betul-betul nekat. Malah ada juga yang mencadangkan supaya diwujudkan Akta Keharmonian Nasional untuk mengelakkan ketegangan kaum. Kalau Riz kita melihat kepada luar negara, kalau ada isu kaum ini sangat kritikal sampai berlaku rusuhan, pembunuhan. Tapi Malaysia ini masih lagi terkawal. Doktor rasa macam mana? Apa medium yang paling sesuai dan praktikal untuk mengelak tragedi seperti 13 Mei ini berulang? Ya, Fitri. Berkaitan akta ni memang Akta Keharmonian Nasional ini memang bagus kalau diadakan. Tetapi sebelum kita mengadakan apa-apa akta sekalipun, perlu adanya satu kajian lah ya, kajian ataupun penyelidikan yang lebih khusus dulu sebelum kita mengubah suatu akta. Jadi kita boleh pergi kepada rakyat ya dengan meminta universiti-universiti di Malaysia untuk menjalankan kajian bersama untuk melihat sebenarnya apakah yang betul-betul diperlukan rakyat, setakat mana kita perlukan Akta Keharmonian sebelum kita wujudkan apa-apa akta lah. Itu pendapat saya supaya kita melihat dulu pada akar umbi sebelum kita membuat satu akta. Tapi kalau akta ni boleh membantu kita menyebabkan menjadikan integrasi, tak ada masalah pun kalau jadikan satu akta. Tapi yang kita perlu pergi kepada rakyat terlebih dahulu, turun padang untuk melihat sebenarnya perlu tak akta ni direalisasikan. Apa langkah pertama yang wajar ataupun kadang-kadang kita nak terus lompat kepada aspek yang seperti hukuman dan sebagainya, tapi tak memberi peluang untuk mereka ni dididik terlebih dahulu. Kemudian baru mereka faham, barulah kita boleh laksanakan seperti hukuman dan sebagainya. Yalah, kita ada kementerian-kementerian lah yang boleh memainkan peranan lah, tak kira seperti Kementerian Pendidikan ke, yang boleh menyalurkan geran kepada universiti ke untuk menjalankan kajian-kajian terlebih dahulu untuk melihat adakah akta tersebut lah, untuk orang kata kerjasama dengan universiti. Untuk kita melihat dulu adakah akta ini sesuai. Saya rasa kita kena turun padang untuk melihat apa sebenarnya rakyat perlukan daripada kita melihat di media sosial memang banyak cerita yang berlaku, setakat mana sahihnya, betul ke, benar ke. Jadi saya rasa lebih baik sebelum sesuatu akta dijalankan, kita perlu satu
kajian yang teliti dengan kerjasama semua pihak lah. Bila mana video tentang yang Riz buat tu tular kan ataupun viral, jadi orang semua tengok indahnya budaya Malaysia, Melayu, Cina, India. Anda rasa ada tak mungkin ada pihak yang tertinggal melihat di sinilah ada satu permata yang cukup cantik yang tak digali dengan sempurna? Mereka terlupa. Ini tempat ni, kita ni Malaysia ada banyak benda yang sangat cantik, ada benda yang sangat unik. Iris, macam mana? Saya rasa yang ni kami boleh fikir untuk semua benda sebenarnya, bukan saja isu perpanditan macam tu, tapi kita lebih baik kita fokus pada yang positif. Sebagai contoh, di Malaysia makanan adalah salah satu cara. Macam semua orang makan sama-sama. Macam tu. Ada macam-macam in common yang positif. So saya punya fikiran lah, lebih baik kita fokus pada yang positif daripada ada negatif. Tapi negatif macam untuk video-video saya buat, saya lebih suka pada yang positif. Dan dengan tu makanan, sebab ada macam-macam jenis makanan dari pelbagai kaum, semua macam tu. So saya punya fokus lebih kepada situ lah. Apa komen yang selalu anda terima? Macam-macam komen selalu terima. Satu, mungkin bila orang tengok orang luar menghargai, appreciate macam ni, ada komen macam orang tu pun macam mungkin dia tak sedar ke tak fikir, oh sebenarnya Malaysia ada ni yang bagus. So dia fokus pada elemen positif dekat situ lah. Jadi bila timbul isu cultural appropriation tu anda tak sukalah? Ada pernah timbul isu tu dan saya rasa saya bukan orang yang sesuai sangat untuk komen pasal isu tu. Tapi saya baca komen dan saya baca apa orang lain cakap pasal isu tu dan ada pendapat masing-masing, pandangan masing-masing pasal cultural appropriation tu. Tapi isu tu tak timbul banyak. Dia kalau ada sekali dua kali macam tu lah. Okey. Macam doktor ketika sekolah rendah mungkin lain dia punya corak didikan kan. Sekarang ni dunia tanpa sepadan, teknologi sana sini dengan macam-macam aplikasi kan. Jadi memeningkan kepala sebab dah bercampur aduk semua. Jadi macam mana kita nak menjaga kemurnian itu? Contohnya kita meletakkan bahasa kebangsaan ni di tempat yang sangat tinggi yang kita hormat. Dan saya pernah membaca tulisan Tan Sri Johan Jaafar yang menyebut bahawa sukar untuk kita tandingi keberjayaan Indonesia contohnya. Apa komen doktor? Ya, saya melihat bahawa bahasa Melayu ini memang kita perlulah memartabatkan bahasa Melayu bukan saja di peringkat di Malaysia saja tapi di peringkat dunia. Kalau bolehlah saya bercita-cita tinggi sampai peringkat dunia ni. Seperti saya petik daripada Datuk Awang Sarian kan daripada Bahasa Pustaka. Beliau telah membawa bahasa Melayu ke negara China dan memang saya sempat berjumpa dengan beliau baru-baru ini mengatakan bahawa kita ingin membawa bahasa Melayu ke India dan mungkin ke negara lain lah. Itu adalah cabaran-cabaran dihadapi. Dan kalau Dewan Bahasa Pustaka, saya melihat diberi satu kuasa untuk orang kata mempunyai kuasa lah untuk melihat kepada kepentingan bahasa Melayu itu, apa salahnya? Memang saya melihat Datuk Awang Sarian pada memohon kepada kementerian untuk memberikan satu kuasa dan belum lagi diputuskanlah. Kalau boleh DBP mempunyai kuasa untuk menilai semula dari penggunaan bahasa Melayu yang betul. Contoh kita lihatlah di papan-papan iklan kita nampak ada yang tak betul, lagu-lagu pada hari ini. Saya minta maaflah kalau ada yang menyentuh sensitiviti. Sebab lagu-lagu kebanyakannya telah tidak mengikut bahasa Melayu yang betul, telah bercampur aduk dan ini menyebabkan generasi muda akan terikut-ikut. Bila dengar tiap hari ikut-ikut dan dia akan menyebabkan bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul. Jadi macam mana kita nak memperkasakan perpaduan nasional? Kita tak tegas. Maksudnya kalau ada tu kita kena kita tak tegas sebab tidak ada apa hukuman. Dia kata tak ada masalah pun saya kan kalau letak dekat YouTube ke, letak media sosial pun tak ada masalah pun. Selamat saja. Dan bila saya memberikan komen-komen yang negatif berkaitan suatu perkara pun tak diberikan tindakan. Jadi kita perlukan satu badan yang boleh, yang mempunyai kuasa. Di mana DBP saya rasa adalah satu tempat yang sesuai lah untuk menjadi badan untuk menilai atau mempunyai kuasa. DBP berbeza pendapat tapi tak ada kuasa. Jadi ini menyebabkan mereka tak boleh bertindak. Saya rasa terbaiklah Dewan Bahasa Pustaka. Sebab macam Riz, anda bermula macam ada orang kata, yalah, belajar bahasa Melayu ni di jalan aja. Jumpa orang bercakap kan sampai jadi fasih. Jadi macam mana daripada di jalanan dia boleh diangkat ke peringkat yang tinggi? Sebab anda boleh berbincang isu-isu yang ilmiah pada masa yang sama. Jadi anda tak rasa masuk kelas formal kemudian dapat kelulusan itu akan memudahkan lagi anda untuk pergi jauh. Saya rasa kalau kita pada soalan tadi pasal macam mana kita nak ambil macam bahasa jalanan tu, street language tu, macam mana kita nak naik tu, rasanya macam apa doktor cakap betul juga. Dia ada macam standard yang kena ikut dan mungkin orang tengok saya cakap macam bukan 100% memang bahasa Melayu, ada campur English sikit, ada campur slang sikit. So kita kena tengok dua-dua. Ada macam satu versi yang ni macam
jalanan macam tu. Tapi ada juga satu versi yang formal dan rasanya dua-dua ada potensial untuk naik macam tu. Macam saya belajar yang informal macam tu. Saya rasa sebenarnya agak malu sikit bila datang sini dan semua macam lebih kepada formal yang saya tak berapa boleh ikut. So saya sendiri sedar saya campur bahasa banyak juga. So mungkin dari segi tu saya ada banyak lagi boleh improve dekat situ. Tapi ini percubaan yang sangat bagus. Kita memahami risk, kita memahami keadaan risk kan sebagai. Benar tak risk orang kata kalau belajar bahasa Melayu tak ada nilai ekonomi? Apa? Ada pernah orang cakap macam tu, tapi saya jawab macam kita tak boleh pandang apa-apa pun dari segi nilai ekonomi sahaja. Sebab bukan kita belajar apa-apa bahasa untuk nilai ekonomi sahaja. Macam untuk saya kita tak boleh pandang macam tu saja. Orang betul lah orang cakap English ada nilai ekonomi. Kalau kita belajar English, kita pergi luar, memang yang tu kita tak boleh menafikan ada nilai ekonomi dekat situ. Tapi dalam masa yang sama, bahasa Melayu pun ada nilai ekonomi juga. Kalau kita tengok dari sudut region, bukan saja Malaysia yang cakap tu juga. So kita tak boleh pandang tu sahaja sebab ada nilai ekonomi sebenarnya. Ya, kalau kita bijak ataupun mengupas lebih mendalam ya. Okey, Doktor, itulah sebab untuk kita bawa bahasa Melayu ini sebagai alat perpaduan kan, adakah mencabar dalam situasi kita yang majmuk, yang kemudian ada lagi media sosial kan, yang dalam diam ada hasil yang memecah belahkan kita. Sehingga kan kita jadi rasa macam tak seronok. Dulu elok je kita berkawan baik kan. Kalau membaca tulisan lama-lama memang nampak kalau kita bergurau pun kita boleh terima. Tapi hari ini semuanya serba sensitif. Itu sensitif sampai kita pun rasa tidak seronok untuk berpadu di negara kita sendiri. Ya, Febri, saya tambah sikit tadi nilai ekonomi tadi kan berkaitan dengan situ. Di mana orang kata kalau menggunakan bahasa Melayu dia tak ada nilai komersial, tak laku, barang-barang dijual tak laku. Kalau masukkan perkataan bahasa Inggeris sikit, dia akan membawa nilai yang lebih inilah. Itu yang diberitahulah. Termasuk lagu ke ataupun apa-apa produk sekalipun perlu menggunakan. Satu lagi saya nak sentuh di sini berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul, di mana saya rasa tidak kiralah di PP atau mana-mana kena menggunakan penggunaannya betul. Sebab contoh kalau kita kata ada berdasarkan kita mengatakan produk. Kadang-kadang kita menggunakan produk. Jadi banyak benda yang masih kita tak betul lagi pada akarnya. Bagaimana kita nak memastikan bahasa Melayu itu dapat dijadikan sebagai bahasa dunia nantilah. Itu cabaran berlaku. Jadi kita kena betulkan asas dulu. Ada kata teknologi ke teknologi, universiti ke universiti, masih ada berlaku lagi yang tak pasti nak sebut yang ni ke yang ni. Jadi kalau akalnya tak betul lagi, bagaimana kita nak membawa bahasa Melayu ke peringkat lebih tinggi. Kondusif ya untuk bahasa ini berkembang. Yang kita harapkan Tapi orang saya sambung Doktor, diracun pula dengan elemen politik. Kita bawa satu topik sekalipun, katakan sekolah vernacular pun dah ada macam-macam. Dah berperang sana sini, dah berpolarisasi sana sini, mewujudkan ketidakharmonian. Macam mana perkara asas pun tak dapat kita bangunkan ya. Apatah lagi untuk membina perkara yang bersifat tamadun tinggi, Doktor. Ya, berkaitan dengan politik memang saya rasa kita nak sentuh memang panjanglah berkaitan dengan politik kan. Tapi saya melihat sekolah vernacular banyak melakukan program-program bahasa Melayu sebenarnya. Ada program-program yang membawa perpaduan, ada kan cuma mungkin perlunya penambahan lagi. Bukan saja sekolah vernacular tapi kita gabungkan sekali. Mungkin sekolah vernacular bekerjasama dengan sekolah kebangsaan, bekerjasama dengan pihak swasta, awam, kementerian, sama-sama. Bukan kita membiarkan sekolah vernacular saja menjalankan aktiviti-aktiviti program perpaduan, tetapi bersama-sama sentiasa kita buat satu rakan sinergi. Bukan satu je, itu harapan daripada Doktor, bila kita nak bersinergi tetapi sebagai satu contoh ya, kita mahu memurnikan contoh macam tulisan Jawi kan, ada bahang penolakan yang cukup ketara daripada sekolah tertentu. Jadi macam mana isu itu pun tak mampu untuk kita tangani secara harmonis. Ya, tulisan Jawi ini memang menjadi satu isu sensitif lah, tak risaukan atau tidak kan. Tapi tulisan Jawi ini kita kena betulkan dan kita kena faham adakah dia seperti bahasa Melayu juga sebagai khazanah bahasa kita ataupun Jawi ini adalah sebagai agama. Itu ada perbezaan yang perlu kita pastikanlah. Adakah kalau belajar bahasa Jawi akan menyebabkan ukhuwah seseorang itu tukar, dia akan tukar agama ke sebagainya. Adakah benda itu akan terjadi? Sebab tidak kan. Lebih banyak bahasa kita belajar, macam Riz belajar bahasa Melayu, lebih banyak bahasa-bahasa yang lain kita belajar. Itu adalah satu orang kata sesuatu yang kelebihan pada seseorang tu untuk masa depan dia. Dengan cabaran sekarang ni untuk dapat kerja di luar negara, kalau boleh bercakap banyak bahasa lagi bagus. Jadi kita kena berfikiran positif lah bahawa belajar bahasa Jawi adalah sesuatu yang lebih orang kata memberikan kebaikan. Bukan kata belajar bahasa Jawi kita akan keluar pada agama. Kita kena bezakan. Sebab saya rasa banyak masalah sebab yang berlaku pada rakyat ataupun kita sendiri kadang-kadang tak boleh bezakan antara budaya
bangsa agama. Adakah ini Ya. boleh, tak boleh? Kadang-kadang ini tak boleh, ini boleh. Jadi Maksudnya kita ni kurang mengkaji ke ataupun tak banyak sesi dialog ke macam mana? ada juga lah unsur-unsur negatif yang masuk, kan, memecah betul. belahkan kaum seperti yang berlaku baru-baru ini berkaitan dengan meletakkan tanglung di sekolah. Disuruh turunkan tanglung sebab akan menyebabkan sekolah itu menjadi sekolah lain. Jadi benda macam itu sebab tak perlu berlaku lagi lah. So, kita dah Kadang-kadang itu merdeka mungkin kan, biasa lama tapi kan? telah pun disensasikan. Sensasikan. Macam Riz, tulisan Jawi macam mana? Ada berminat untuk mengkaji ataupun macam mana? Saya pernah sikit-sikit. Okey. Tapi saya mula bermula minat dengan Jawi itu sebab saya dah belajar dari dulu. Ini sebenarnya bahasa Melayu tapi huruf Huruf berbeza yang lah. berlainan, aksara yang berlainan. Bukan berkaitan dengan agama. Okey. Sebab itu saya mula-mula fikir, okey, menarik ni bahasa Ya, ni. okey, itu anda nampak visual memegang huruf Jawi. Oh, alamak. Oh, Riz. Apakah huruf kegemaran anda, Riz? Dengan Jawi, Jawi. wow. Kenapa wow? It's wow. Wow. yang bila belajar tu macam alif, ba, ta, macam yang ada satu yang memang macam tu macam wow. Wow. Saya ingatkan tadi huruf ra sebab nama anda. Ada tapi raw tu pun ada bunyi macam tu lah. Tapi bila saya faham ini sebenarnya hanya sekadar huruf. Okey. Bukan berkaitan dengan agama semua, baru lagi saya nak belajar lebih pasal yang tu. Tadi kembali ke vernacular tu, sinergi tu macam mana yang doktor masukkan? Maksudnya kalau saya cadangkan, sebenarnya ada sekolah wawasan kan? Sekolah wawasan, Jadi ya. doktor rasa macam mana keberjayaan sekolah berkenaan? Macam kita dah tak berapa dengar sekarang kan? Okey. Sekarang ni macam tak berapa dengar sekolah wawasan tapi memanglah kita nampak adalah dari segi positif ada, cuma mereka tetap berada di kawasan berbeza walaupun satu sekolah, Okey. tapi setiap aktiviti jalankan secara berasingan, kadang-kadang tak sekali. Jadi susah juga kalau tidak adanya integrasi. Kita perlu mewujudkan semua sekali bersama-sama sentiasa masa supaya mereka memahami budaya bangsa tersebutlah. Sebab kita tak memahami itu yang berlakunya salah faham, banyak salah faham dan tidak hormat pada budaya. Bila ada sikit salah faham kat situ, jadi dia akan menyebabkan satu jentikan lah ya, yang menyebabkan berlakunya tidak puas hati. Bila tidak puas hati, bila adanya satu lagi saya nak kata tentang hati toksik ya. Saya sebut sikit. Tidak, Sebab toksik kadang-kadang bahaya. kita kena jauhi hati toksik ni kerana hati kita tu tak betul. Jadi bila ada perkara begitu dia akan menyebabkan banyaklah dia pengaruh pada orang sekeliling untuk menjadi toksik lah. Jadi kalau boleh elakkan daripada orang-orang yang berhati toksik ni lah. Itu dia, toksik ni bahaya sebab kalau kita sebut tak kenal maka tak cinta, tapi ada orang yang toksik ni cakap tak kenal maka tak apalah. Jadi dia tak sampai kepada falsafah untuk kita berpadu. Baik, banyak lagi soalan yang kita terokai di sebalik minda dan fikiran orang Malaysia dan orang luar yang sanjung tinggi budaya bangsa dalam Soal Rakyat selepas ini. Kembali bertemu dalam Soal Rakyat dan kita masih berbincang isu perpaduan memperkasa perpaduan kebangsaan ataupun nasional. Baik, saya nak bertanya juga kepada doktor. Tadi ada menyebut tentang toksik kan? Toksik ini itulah apakah agent yang dapat kita neutralisasikan toksik ini? Sebab dia menjadi barah kepada perpaduan. Orang-orang yang membawa semangat yang negatif, yang meracun pemikiran anak muda. Mungkin pada peringkat yang awal kita nak mengajak tunas muda untuk memahami keindahan budaya tapi diracun, diindoktrinasi dengan pelbagai fahaman yang salah tentang negara. Jadi macam mana untuk kita kukuhkan di peringkat akar umbi itu, doktor? Saya juga mengharapkan bahawa macam Kementerian Perpaduan yang ada pada hari ini boleh menjalankan lebih banyak program-program yang boleh membantu kepada anak-anak kita untuk sebenarnya mengenali, memahami budaya bangsa itu sebelum membuat satu kesimpulan. Masalah masyarakat kita ni kadang-kadang kita suka menilai seseorang tu ataupun menilai berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di sebalik cerita sebenarnya ya. Contohnya kalau unsur-unsur yang perkauman yang diadakan di media sosial, kalau baca je terus buat satu kesimpulan. Kan bila toksik dia macam-macam toksik dia racun dan racun dia akan membawa kepada orang kata sangat teruklah penyakit yang teruk yang tak boleh ubati seperti kanser, barah dan sebagainya lah. Jadi apa yang perlu kita adakan adalah kita kena ajar mereka celik media, celik sebenarnya macam mana untuk mengetahui adakah apa yang diberikan kepada kita itu adalah benar ataupun tidak. Kena banyak membaca, mengetahui, buat kajian sebelum membuat satu kesimpulan. Masalah sekarang ni kita terima bulat-bulat. Orang cakap apa je percaya. Nak cari bangsa membaca itu pun satu kepayahan ya. Yang mengkaji apatah lagi. Mereka suka melihat orang susah. Kadang-kadang tu yang saya sedih melihat kan mempunyai sikap mana melihat orang teruklah dia dikecam sebagainya. Kenapa kita nak kecam? Sedangkan kita sendiri pun sebagai manusia pun melakukan kesalahan. Ya, kita bukanlah perfect kan. Jadi kita perlu jugalah ya memahami ataupun sebelum menuding jari itu lihat balik diri sendiri. Ya, dan kalau melihat kepada sejarah kan,
kita nak ajar generasi muda ni tentang sejarah yang penting untuk negara. Tapi ada sejarah yang disorokkan mungkin sebab ia akan menimbulkan ketidakpuashatian terhadap isu-isu tertentu, terhadap kaum tertentu. Jadi apa cara yang terbaik? Kita merujuk kepada sejarah pada yang sama, kita marah ke depan. Tanpa lagi kita dibayangi oleh sejarah silam yang mungkin akan kalau dibangkitkan dan disalahertikan akan merosakkan perpaduan itu sendiri. Fitri, saya nampak sejarah yang kemerdekaan ini tidak begitu dimainkan baru-baru ini dalam filem-filem pun yang lama. Saya nampak seperti filem Bukit Kepong kan, dan juga Lieutenant Adnan, dan baru-baru ini tidak ada lagi filem-filem yang membawa ataupun memberikan impak yang bagus berkaitan dengan erti kemerdekaan. Dan saya sebenarnya tertarik dengan yang berbagai nak Chancellor kami tadi lah, jadi membuat ucapan beliau terletakkan banyak video-video cerita tentang Lieutenant Adnan, cerita tentang macam mana kemerdekaan. Jadi ini banyak menyuntik semangat bukan saja kepada pelajar, kepada warga kami sendiri, bangga pendidik sebagainya, melihat sebenarnya di sebalik ini banyak lagi yang kita tak tahu. Penjajahan Jepun perlu banyak lagi diadakan. Kalau media sosial menjadi peluang kita untuk menjadi satu medium terbaik, kita gunakan media sosial dengan video-video pendek. Mungkin Riz boleh buat video lain ke selain pada video masak ni, untuk video-video memberikan impak kepada masyarakat untuk melihat pada perpaduan tersebut. Riz sempat mengkaji ikon-ikon tertentu dalam Malaysia yang berkaitan dengan merdeka. Ada sikit masa nak belajar lebih pasal Malaysia tu. Tapi tak adalah mengaji dalam sangat. Siapa yang betul-betul anda kenal sempat? Tok Janggut mungkin? Kalau tanya ni memang akan fail lah. Okey, tak apa. Tapi ada suka elemen yang melambangkan kepahlawanan seperti tanjak. Anda pernah pakai baju Melayu kan? Pernah. Ya, bila pakai baju Melayu anda rasa macam mana? Rasa macam wah, saya ni ada jiwa Malaysia. Dia lebih kurang sama macam bila saya belajar bahasa tu. Bila saya juga belajar pasal budaya tu, kita rasa lagi dalam, kita rasa lagi macam dekat dengan negara yang kita berada tu. So untuk saya tu bila pakai tu, bila belajar sikit pasal tu, saya dah rasa macam saya lebih faham sikit pasal Malaysia. Tapi nak kata betul-betul kaji dalam, belum sampai tahap penerimaan orang memang baguslah. Setakat ni penerimaan orang memang bagus juga. Orang terima benda tu walaupun dia mungkin akan menimbulkan isu cultural appropriation, adakah ni sesuai sebab beri seorang British semua, tapi kebanyakan orang menerima tu sebab dia rasa menarik. Orang nak belajar pasal ni. Ya, doktor sebagai generasi seorang pensyarah ya, golongan yang berilmu, macam mana doktor melihat perubahan? Kalau dulu ialah zaman sebelum mereka mungkin orang Cina di kawasan bandar, Melayu mungkin di kampung, India di estate contohnya kan. Lama ia telah pun berintegrasi dengan baik, berasimilasi dengan baik, tapi ke arah mana dapat kita bawa ke tahap yang lebih baik lagi supaya kita ni betul-betul indah dalam perpaduan tu. Fitri, saya ambil contoh yang terbaik adalah berkaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ni lah, pandemik COVID-19, di mana kita melihat kebanyakan mereka kita bersatu padu sebenarnya untuk memenangi COVID ini dengan cara bersatu padu. Kita lihat frontliners di mana mereka membantu tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Tolong aja, tidak kira siapa sekalipun. Dan walaupun ada yang mewujudkan cultural appropriation sebagainya, dan daripada orang kata cerita yang viral tu menyebabkan lagi ramai orang membuat kebaikan. Contohnya kita melihat seorang wanita India kan, dia telah mengajar seorang wanita Melayu memakai sari betul kan. Itu menjadi satu lagi kebaikan daripada benda yang berkenaan jentik-jentik itu jadi lebih baik pula. Kebaikan kat situlah. Jadi kita perlu perkenalkan lagi banyak lagi lah. Anda secara tidak langsung menjadi dalam bahasa yang mudah kan, Mak Saleh yang mengangkat juga martabat nilai-nilai budaya dalam semangat kebangsaan Malaysia. Apa lagi impian Riz ketika berada di bumi Malaysia ni? Anda terbitkan banyak sekali video yang tular, anda mempromosikan makanan yang orang lain teringin nak rasa, kita membuang semangat yang negatif. Apa lagi impian anda di bumi Malaysia? Saya rasa impian saya untuk masa depan mungkin nak pergi lebih dalam sebenarnya. So, jadi sekarang ni dia boleh kata dia masih belum dalam lagi dari sudut makanan, budaya semua. Saya kalau boleh nak buat video lagi tapi lagi dalam. Kaji betul-betul, masuk lagi dalam, belajar lebih pasal yang tu supaya apa yang saya buat tu mungkin lebih bermanfaat untuk saya sendiri, belajar lebih, tapi untuk orang yang tengok juga dia boleh belajar lebih dalam pasal yang tu. Itulah impian saya lah. Semua negeri dah sampai Malaysia? Semua dah sampai dah. Kelantan sampai? Kelantan? Kelantan. Sampai. Jadi doktor rasa peranan doktor berada di kampus kan untuk kita menyebut tentang pelibatan awam ataupun public engagement ini untuk turun padang itu sendiri. Banyak golongan yang cerdik pandai ini yang ada pendedahan, yang membuat kajian, turun ke akar umbi. Mungkin di kampung-kampung Cina, di estate-estate tertentu, di kampung-kampung ada program itu. Sejak kita
memperkenalkan perpaduan ni sampai ke peringkat yang bawah ni? Sebenarnya kalau ikut daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ni memang ada kerjasama dengan Jabatan Perpaduan di mana kita turun padang ke tempat tertentu untuk mengkaji kes-kes perpaduan dan kita memang masih bekerjasama untuk membincangkan lebih banyak lagi apakah sebenarnya masalah-masalah timbul. Saya tak boleh sebut itu sensitif, banyak isu-isu yang sebenarnya tak sangka yang melibatkan agama di mana penduduk-penduduk di situ ada melibatkan isu-isu lain selain pada ekonomi, sosial, pengangguran. Itu semua merupakan masalah-masalah perlu kita lihatlah pada rakyat, bukan sekadar melihat perpaduan itu melibatkan bahasa sebagainya, tapi ekonomi, pengangguran itu pun satu sebab baru-baru ni dengan COVID-19 ni menyebabkan banyak isu yang melibatkan perpaduan berlaku sebab bukan perpaduan tetapi kerana masalah ekonomi ni dia menjadikan satu viral menjadi perpaduan. Jadi kita kena ada banyak lagi. Kita sebelum ni perkenalkan istilah seperti pencerakan sosial, pencerakan fizikal, tapi kita bimbang melamba akan ada jarak betul-betul lah. Okay? Sebab tak ada aktiviti yang boleh kita macam kenduri rakyat dan sebagainya. Jadi penghayatan itu semakin kita bimbang lah. Tadi soalan yang pertama tadi luntur. Jadi apakah enzim yang boleh menaikkan kembali cinta negara itu? Sebab disebabkan COVID-19 kita tak boleh nak kata nak menghalanglah benda yang berlaku sebagai cabaran, tapi saya melihat sebenarnya COVID-19 ini memberikan lebih banyak positif. Kita lihat positif mengeratkan perpaduan. Bila kita membantu seseorang itu tanpa mengira bangsa, saya dapat lihatlah terima kasih kepada frontliners kita. Kita semua ni adalah frontliners seperti yang diberitahu oleh Yang Amat Berhormatlah Perdana Menteri kita bahawa kita semua kena turun padang membantu, tidak kisah sama. Kita prihatinlah, Malaysia prihatin kan. Jadi terutama kes-kes kelandangan, isu-isu lain, kita perlu turun padang dan memahami keadaan di situ. Rakyat bekerjasama bersama-sama, tidak kira sama ada generasi muda ke tua ke, kita kena sentiasa membantu mana yang mampu. Kalau tak boleh bantu kewangan, tenaga, kita bantu. Kita kena sentiasa punya sikap begitulah, penyayang, empati yang perlu ada dalam sikap kita lah. Mungkin kalau Riz jadi peluang jadi cikgu sekolah rendah kan. Jadi anda saya lihat banyak guna elemen makanan sebagai instrumen yang mudah untuk mengajak kepada integriti dan perpaduan ini. Integrasi dan perpaduan. Jadi macam mana makanan itu juga boleh menjadi satu perkara yang sangat serius dan penting dalam kita membina semangat ukhuwah itu. Saya rasa boleh sebab macam doktor cakap tadi pasal COVID ni, dia macam walaupun COVID-19 tu bukan satu situasi orang nak, kita orang nak, tapi dalam tu ada opportunity, ada peluang untuk semua bersatu. Mungkin juga sama dengan makanan. Kalau kita betul-betul kaji makanan, kita belajar pasal tu, kita nampak dekat situ, terutamanya di Malaysia ni, ada makanan yang ada influence lah dari semua kaum pelbagai itu. Mungkin kita boleh guna yang tu sebagai cara untuk orang bersatu lah bila belajar pasal yang tu. Dan juga memanglah kalau makan sama-sama, kita sekarang ni tak boleh dekat-dekat, tapi ada peluang dekat situ untuk orang sama-sama duduk belajar buat benda tu, mungkin dia akan membantulah. Itu pendapat saya lah. Ya, selain sukan juga doktor sebab kita suka tengok anak-anak berbagai kaum menjeritkan, contohnya macam nama Datuk Lee Chong Wei, Tanpa Mengira Kaum, kemudian anak-anak Melayu menyanyi lagu Jacqueline Victor. Itu elemen perpaduan yang sungguh cantik. Cuma kita nak meramaikan lagi golongan yang berani, yang lebih penting fasih untuk menerangkan erti perpaduan ini. Tapi bukan sahaja sebarang sukan. Kalau kita melihat pada seperti alat permainan tradisional seperti congkak, congkak gasing, perlu juga kita utamakan semula kita perkenalkan semula kepada masyarakat, bermula pada setiap negeri. Setiap negeri sebenarnya unik, mempunyai orang kata makanan tadi ada kata dengan makanan, dari segi pakaian. Yang tu kita tak belajar habis lagi. Dari segi pakaian, kalau katakan negeri Pahang pakaian begini, kita pun tak tahu lagi bagaimana. Jadi kita perlu memperkenalkan lebih banyak lagi lah. Mungkin dari segi pelancongan, bagaimana cara-cara untuk menarik perhatian kepada kita untuk sekarang ni kita melancong dalam negara kan, tak boleh pergi luar negara. Jadi inilah cara kita mendapat kembali untuk menaikkan ekonomi kita dengan memperkenalkan lebih banyak tempat menarik di dalam negara kita. Apakah tempat dia, permainan dia, pakaian, makanan. Itu yang perlu kita buat sekarang ni. Walaupun dengan cabaran COVID ni kita kena menggunakan nama baru. Saya doktor biasalah membesar tahun 80-an kan. Ramai penyanyi yang bukan Melayu ni buat album macam Ellie Cat kan, tapi lagu Melayu. Kita ada artis pelakon yang bukan Melayu seperti Nancy Fu contohnya kan, nama-nama begitu saja saya sebutkan. Macam pelibatan bukan Melayu dalam bidang seperti ketenteraan. Doktor sendiri di UPNM kan, macam mana untuk mengajak supaya
merakyatkan diri bersama negara itu? Betul. Okey, berkaitan ketenteraan, saya rasa kalau ada peluang untuk menjemput daripada Kementerian Pertahanan untuk bercakap berkaitan dengan kuota untuk ketenteraan lebih sesuai lah. Memang kita nampak sekarang ini makin berkurangan lah kalau kita melihat secara kasar, mata kasar, bukan secara kajian, mata kasar, memang makin kita perlulah mengajak lebih ramai orang bukan Melayu untuk mengikuti ketenteraan, kepolisian yang berpakaian seragam ni lah. Ya. Sebab ramai dah ke arah swasta sebenarnya. Adakah sebab pendidikan ke sebagainya, yang itu kita kena lebih menjelaslah kenapa mereka tidak memilih ke bidang-bidang awam ataupun bidang ketenteraan berikut. Ya, bagi Riz lah, apa sebenarnya yang betul-betul menjadikan kita ni seorang yang patriotik? Apa yang membuat orang patriotik? Apa lagi diperlukan? Banyak membaca, banyak bergaul dan macam mana? Mungkin saya rasa ni pendapat saya, pendapat orang luar, bukan mengikut kajian ke apa, tapi mungkin lebih baik fokus pada yang positif. Kalau kita nak cari yang negatif, kita akan cari yang negatif. Tapi kalau semua orang boleh fokus dekat yang positif, apa kita ada in common yang bersama, fokus dekat situ boleh buat orang tu lebih patriotik lah daripada fokus apa yang membezakan kita. Lebih baik kita meraihkan kepelbagaian kan? Okey. Setiap kali anda nak buat satu video, anda mesti fikirkan apakah vibes yang tercipta daripada itu. Maksudnya supaya ada positivity yang dapat dibawakan kepada orang yang menonton. Kadang ada yang buat video tapi tak ada matlamat untuk menjadikan dia sebuah video yang ada impact kepada orang yang menonton. Ya. Betul. Bagi saya itu penting juga bila buat video. Sebelum tu kena fikir apa yang positif, apa yang kita nak sampaikan dekat penonton tu, dan kena pastikan ada sudut positif. Ada. Untuk saya dengan makanan, kita cuba cari contohlah cerita latar belakang makanan tu, apa positive message kita nak sampaikan dengan tu. Rasanya yang tu sebenarnya penting juga. Kena ada matlamat apa kita nak buat dengan tu. Dan saya rasa macam point saya tadi, lebih baik fokus pada yang positif lah. Okey. Sebab antara yang menyebabkan kita ni stabil dari segi ekonomi politik dengan pengurusan majmuk yang sangat berjaya, kalau kita melihat berbanding dengan negara tertentu yang sampai merusuh dan sebagainya. Tapi seandainya ini tak mampu diuruskan dengan baik dari segi segenap segi pun, politik, ekonomi dan sebagainya, sosial, akan memberikan impak yang sangat buruk. Sebab kita nak melangkah jauh, dah hampir melepasi 2020, kalau tak berjaya diuruskan dengan cemerlang, dengan penuh kebijaksanaan, impak yang bakal kita terima, Doktor. Jadi kalau kita memang kata impak tu berpanjangan, kalau kita tak menjaga perpaduan, sebenarnya kita risaulah kalau tak bersatu padu, bagaimana kita nak mencapai dengan adanya cabaran COVID-19 ni akan menyebabkan menjejaskan ekonomi, dari segi kesejahteraan rakyat. Jadi kita harap supaya kita bermula dari sekarang, kita kena bangun sama-sama, bekerjasama untuk membuat sesuatu supaya anak-anak generasi muda ni diberikan pendedahan yang betul dari awal berkaitan dengan semangat patriotisme, bagaimana kita mendapat kemerdekaan, semuanya memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau mereka memahami, saya rasa kita boleh menghalanglah berlakunya perkara-perkara yang tidak baik nantilah. Pengorbanan sangat tinggi ya, bukan sedikit ya. Sangat tinggi. Kalau kita melihat balik menonton semula video-video, sebenarnya sangat sedih. Kalau orang yang memahami, walaupun tidak berada di tempat situ, kita boleh memahami penderitaan yang dialami lah. Jadi saya harap juga kalau kita boleh menjemput lebih ramai kan, yang berjasa pada negara seperti PAT dahulu ke mantan-mantan untuk menceritakan pengalaman yang semasa berada di situ. Itu lebih penting untuk dihayati bersama. Kita perlu orang-orang yang berlaku semasa insiden kemerdekaan itu akan membantu turun padang dan menjelaskan. Ramai lebih yang pakar turun. Riz, sikit daripada anda sebagai pecinta nasi lemak, pencinta Malaysia. Apa harapan kepada melihat Malaysia ni sebagai tempat anda mencari idea dan ilham, sebagai tempat supaya membangun dengan cemerlang berteraskan perpaduan yang sangat cantik. Apa harapan Riz? Saya setuju dengan apa doktor cakap. Doktor dah bagi kesimpulan yang baik dengan situ. Susah juga sebagai orang luar nak cakap tu, tapi mungkin bekerjasama dari semua pihak, semua orang. Kalau ada fokus macam tu, dengan harapan kalau boleh dapat yang tu, boleh dapat yang harmoni semua yang tu, tapi semua orang kena bekerjasama dengan niat yang betul. Itu dia, seindah kain batik di baju anda, seindah itu juga harapan kita semua. Ya, semoga, sebab kalau anda merosakkan perpaduan, bermaksud anda merosakkan Malaysia dalam pembunuhan jarak panjang. Sebab kesannya negatif. Terima kasih kepada panel kita yang bijak berhujah, Profesor Madya Teknologis Dr. Jessica Ong, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan UPNM. Terima kasih Doktor, semua semangat yang cukup indah sekali. Dan juga Riz William, penggiat media sosial yang sentiasa bersama Malaysia
Malaysia menyokong aspirasi yang indah untuk kita bawa generasi hari ini sebagai generasi yang bersinar seperti matahari yang membawa keindahan perpaduan. Kita berjumpa lagi dalam Soal Rakyat. Assalamualaikum.